Okey, so muka surat 72 Okey, kita ada formula bila nak cari peratus perubahan dalam X dengan peratus perubahan dalam Y. Okey, peratus perubahan dalam X kita ambil delta X per dengan X darab 100. Benda tu je. Okey, kalau Y pula, peratus perubahan dalam Y ambil delta Y. Perubahan kan delta kan? Okey, delta Y per Y darab 100. Itu adalah peratus perubahan bagi Y. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, contoh 24. Diberi Y sama dengan bla 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 dengan X sama dengan 2, terdapat perubahan kecil sebanyak 3 dalam X sebanyak 3%. Dengan menggunakan konsep kalkulus, cari peratus perubahan yang sepadan. Okey. So kita ada Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. Okey. So kita tahu kita nak putus perubahan dalam Y. Kita tahu formula kita adalah delta Y per Y darab 100. Okey. Yang ni adalah peratus perubahan Y punya formula lah. Okey, perubahan Y berapa? Okey. Nak tahu perubahan Y, kita tahu pakai formula ni ya. Delta dy dx sama dengan delta Y per delta X. Okey, ada pun cikgu tulis kat sini kat depan lah. Delta Y kat depan. Delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Okey, kita cari dulu delta Y. Delta Y adalah dy dx darab dengan delta X. Okey, dy dx kita cari dulu dy dx. Dy dx sama dengan 2 darab kat depan 4x tolak 3. Okey. So x asal kita nak isi dulu. X asal 2 kan. Okey, 4 darab 2 8 tolak 3 dapat 5. Okey, so masuk kat bawah ni pula dy dx kita 5 darab dengan delta x. Okey, perubahan x sebanyak 3% kan dekat sini kan. Okey, perubahan x sebanyak 3%. Okey, x sama dengan 2. Perubahan X sebanyak 3%. So 3% darab dengan 2, awak dapat 0.06. So perubahan X adalah 0.06. So ni kita darab dengan 0.06. Okey, so kita akan dapat 5 darab 0.06 dapat 0.3. Okey, 0.3 ni bukan jawapan lagi. 0.3 ni baru adalah delta Y. Okey. So kita kena masuk dalam formula yang ni. Okey. So sekarang ni formula kita delta Y. So 0.3 per dengan nilai Y. Nilai Y yang asal macam mana? Kita pakai X sama 2 ni, kita masukkan dekat sini. Dekat sini untuk dapatkan nilai asal. Okey, jika X sama dengan 2, Y sama dengan, masukkan, cari nilai X, cari nilai Y yang asal. So bila masukkan ni dapat Y kita adalah 6 kan. So 0.3 per 6 darab 100. So final answer adalah 5. Okay, so peratus perubahan dia adalah 5%. Kita boleh cakap macam tu lah. So dia banyak dan kerja. Okay, cikgu buat latihan 2.14. Bagi setiap fungsi berikut, cari perubahan kecil dalam Y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam X yang diberi. Okay, so kita ada Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2. X menokok daripada 1 kepada 1.05. So X asal kita 1. So perubahan X dia positif lah sebab dia bertambah kan. So perubahan X kita ambil 1.05 tolak 1 dapat 0.05. Okay, cikgu buat A. Okay, so dia nak perubahan kecil dalam Y kan. So ingat formula kita, delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Dia nak perubahan kecil dalam Y. Dia nak delta Y lah. Delta Y sama dengan dy dx darab dengan delta X. Okey, dy dx kita tak cari lagi. So dy dx sama dengan 3 darab 4, 12. X kuasa 2. 2 darab 3, 6. 6x. So X asal kita masukkan kat sini. X asal. Okay, so 12 6 dapat 6.
Okay, so divide X kita 6. Delta X kita adalah 0.05. So 6 darab 0.05. Okay, apa kita dapat? 0.3. Okay. Okey, cikgu buat nombor 3 pula. Okey, diberi Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Cari nilai dy dx apabila X sama dengan 2. Seterusnya nilai yang hampir bagi 16 2.02 kuasa 2. Okey, mula-mula kita kena cari dy dx. So, dy dx, sebelum cari dy dx, kita kena angkat X kuasa 2 naik atas jadi X kuasa negatif 2. Okey, kemudian cari dy dx. Negatif 2 darab dengan depan negatif 32. Kuasa tolak 1. Negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. So, jadi negatif 32 per X kuasa 3. So, sekarang ni X kita adalah 2. So, 2 kuasa 3. So, negatif 32 bahagi 8 jadi negatif 4. Okey, saya ingat pula. Okey. So, sekarang ni daripada X dah cari. Dia nak cari pula 16 per 2.02 kuasa 2. Okey, ni sebenarnya nilai Y yang baru lah. Okey, kalau kita compare kat sebelah ni, 2.02 tu adalah sebenarnya adalah nilai X. Okey, so nilai X yang asal tadi 2 kan? So, sebenarnya yang asal tadi 16 per 2 kuasa 2. Okey, dia nak sekarang ni 16 per 2.02 kuasa 2. Maksud yang cikgu merahkan ni adalah nilai X. So, X berubah daripada 2 kepada 2.02. Maksudnya, delta X adalah dia bertambah kan. So, bertambah sebanyak mana? 2.02 tolak 2 jadi 0.02. Okey, so sekarang ni dikata nilai yang hampir. Okey, yang ni kan kita buat formula yang kat depan tu. F bila X tambah delta X. Bila ada penambahan pada delta X, so nak cari Y adalah Y tambah delta Y. Okey, Y ni, Y yang asal kita adalah ni 16 per 2 kuasa 2, iaitu 16 bahagi 4 apa? Bagi 4 kan? Okey, 4 tambah delta Y. Okey, formula kita apa? Delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Okey, so delta Y adalah dy per dx darab dengan delta X. Okey, dy per dx apa? Dy per dx adalah negatif 4 yang dah cari tadi. Darab dengan delta X, perubahan dia sebanyak 0.02. Okey, 4 darab 0.02 dapat negatif 0.08. Okey, so delta Y adalah negatif 0.08. So, 4 tolak dengan 0.08. Kita dapat apa? 4 tolak dengan 0.08. So, akan dapat 3.92. Yang itulah jawapan kita. Okey, cikgu akan bincang contoh 25. Cari buah-buahan kecil dan isi padu I sebiji bola kaca yang berbentuk sfera apabila jejari dan J bertambah daripada 3 kepada 3.02. Okey, dia nak perubahan kecil pada isi padu. Isi padu sekarang ni dia guna I. So, dia nak delta I. Soalan nak delta I. Perubahan kecil delta. Kalau kadar per dt. Tu yang kena ingat. Okay, so, sebiji bola kaca berbentuk sfera. So, sfera ni kita kena tahulah dia punya isi padu. Sebab dia cakap pasal isi padu kan. So, isi padu sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. Tu isi padu sfera. Okey. Jejari bertambah daripada 3 kepada 3.02. Jejari bertambah kan. So, delta J lah perubahan jejari. Dia bertambah, dia positif. So, 0.02. Okey, so tu maklumat kita ada. Okey, so sekarang ni formula kita adalah delta I per delta J sama dengan di per dj lah. Okey, so kita nak delta I. So, di per dj kita ambil dari sini. Kan? So, di per dj sama dengan 3 bawa ke depan. 3 darab 4/3 dapat 4. Pi kuasa tolak 1. 3 tolak 1 dapat 2. So, 4 pi J kuasa 2. Okey, J yang asal berapa? 3 kan? J yang asal ni 3. So, kita masukkan 3 siap-siap.
So 9 darab 4 36 pi. Okay, so DIDJ kita adalah 36 pi. Okay, shoot delta J ke atas. So darab dengan delta J. Delta J tadi apa? 0.02. So 36 darab 0.02 pakai kalkulator lah. 36 darab 0.02. So dapat 0.72 pi. 0.72 pi. Ataupun nak tukar pi kepada 3.142 boleh. So darab dengan 3.142. Dapat 2.26224 cm padu. Tu je. Okey, tempoh cikgu buat contoh lagi 2.15. Tempoh ayunan T bagi satu bandul dengan panjang L diberi oleh T sama dengan bla bla bla. Itulah cara perubahan hampir bagi dalam T apabila I menokok daripada 9 kepada 9.05. So kita ada T sama dengan 2 pi punca kuasa I per 10. Okey, cari perubahan hampir dalam T. So dia nak delta T apa? Okey, jika delta L tu menokok L ni L L menokok daripada 9 kepada 9.05. Maksud dia bertambah lah, dia positif lah. So 9.05 tolak 9. So delta L adalah 0.05. Okey, so kita tahu formula kita delta T per delta L sama dengan dt per dl. Okey, T kita kat sini kita kena buat dt dl dululah. Okey, so tapi cikgu nak buat macam ni dulu sebab dalam punca kuasa kan. So I ni cikgu buat kuasa 1/2 per dengan 10 ni cikgu buat punca kuasa 10. Cikgu hasil macam tu supaya senang kita nak buat dt di kan. So dt dl. So ni L, cikgu pakai I pula. Ni L. Di confuse pula. Ni L. Okey, so kita buat dt per dl. Okey, 1/2 darab 2 kat depan dapat 1. So tinggal je pi L 1/2 tolak 1 nanti 1/2 per dengan punca kuasa 10. Okey, sebenarnya nanti 1/2 ni kalau kita turunkan, kita boleh buat sekali dengan bawah, sekali punca kuasa sebab dia dua kuasa 1/2 kat bawah kan. So dapat dt dl kat sini. So kita nak cari delta T, maksudnya dt dl kita ambil je tadi pi per punca kuasa 10L darab dengan delta L ni kita shoot naik atas, jadi darab dengan 0.05. L asal kita masukkan punca kuasa 10 darab 9 kan. L asal 9. Darab dengan 0.05. Kira lah. 3.142 bahagi dengan punca kuasa 10 darab 9, 90. Tutup kurungan. Sama dengan ni darab dengan 0.05. So kita akan dapat 0.0165. Ni nak berapa tempat perpuluhan? Ni tak cakap kan. So kita ambil 4. 5, 6. Itu je. Nombor 4, cari perubahan kecil dalam isi padu sfera. Isi padu sfera apa? V sfera. Isi padu sfera tadi kita pakai kan 4/3 pi J kuasa 3 kan, formula kita tadi. Jari dia menyusut daripada 5 hingga 4.98. So perubahan bagi jari negatif lah sebab dia menyusut. So 4.98 tolak dengan 0.05 kita dapat tolak 4.98 tolak dengan 5 kita dapat negatif 0.02. So perubahan kecil, dia nak perubahan kecil dalam isi padu, maknanya dia nak delta V. So formula kita kan delta V per delta J sama dengan dV per dJ. So delta V sama dengan dV per dJ, kita kena
bezakan dulu. So V sama dengan 4 per 3 pi J kuasa 3. dV dJ, 3 darab ke depan jadi 4. 4 per 3 darab 3 darab 4. Pi kuasa tolak 1, 4 pi J kuasa 2. Okey, so J kita 5. So J asal, kita ambil J asal 5. So 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 25 darab 4 dapat 100 pi. So dV dJ 100 pi. So kita tulis kat situ dV dJ 100 pi darab dengan delta J. Delta J ni adalah negatif 0.02. So 100 darab negatif 0.02. So kita dapat negatif 2 pi. Okey, nak tinggal macam ni boleh. Dia kata sebab dia tak cakap dalam pi kan, ataupun nak darab dengan 3.142 pun boleh kan. Okey, tu je.